Pada tahun 300 Masehi, telah runtuhnya empangan Maghrib di Sabah. Bermulalah. Assalamualaikum, nama saya Putri Namira binti Alam Shah. Nama saya Rabiatul Dawiyah binti Muhammad Razi. Nama saya Nahazra binti Hussein. Okey, jadi hari ini kami nak menemubuat beberapa orang pakar dan juga responden berkenaan dengan tajuk kami iaitu Dasar Tamadun Islam. Jadi berikutkan adalah interview yang telah dijalankan. Hukum nombor satu Nabi ya. Hukum nombor satu sama dengan Islam ialah Nabi. Seterusnya sahabat-sahabat dapat. Semua sahabat-sahabat yang pernah berzakat dengan Nabi, semua tak ikut Islam. Siapa-siapa yang mengikut Nabi dan sahabat-sahabat pun boleh ikut Islam. Tamadun Islam itu masih penting kan? Di negara kita pada masa sekarang kan? Apakah kesan tamadun Islam? Kesan dia kalau negara satu negara ni semua iman sempurna pada Allah. Kita akan hidup sempurna macam mana zaman turun pertama. Sempurnanya keamanan tu tersebar. Walaupun satu orang tu, walaupun ada orang kafir, orang tak beriman untuk dalam negara ni, dia akan tunduk dengan peraturan hidup selamat di bawah kepemimpinan ini. Akhlak sempurna. Kalau memang kita ikut balik tertib dengan Nabi dan sahabat, orang semua akan jadi sempurna. Ketika Nabi mula buat dakwah dan belum lagi mencapai kemenangan, itu dia seorang-seorang, ada pengikutnya yang lemah-lemah, di kalangan hamba, orang miskin, orang Islam kena seksa. Nabi meramalkan satu ayat, kata dia, ucaplah la ilaha illallah. Dengan kalimah ini, keamanan akan datang sehingga kan sekiranya kamu berjumpa dengan singa, kamu letakkan tangan kamu di singa tidak akan menggigit. Itu aman yang agama kata ini prediction Nabi ramalkan. Sebenarnya bukan prediction, Nabi dah nampak. Jadi lepas satu lagi Nabi ramalkan singa satu orang wanita dia akan bersafar jalan jauh kan, dia akan bersafar daripada sekian tempat, sebut nama negeri tu, saya yang lupa lah nama dia, daripada sekian tempat ke sekian tempat, jarak antara tempat A ke tempat B 700 km. 700 km ni macam daripada utara, daripada selatan ke utara kan, kita punya highway daripada selatan. Satu orang wanita bersafar berseorangan diri daripada negeri sekian ke negeri sekian, dia akan bersafar dalam keadaan selamat. Dulu kita cerita dulu seorang berjalan melintas padang pasir naik unta. Dulu kalau orang perempuan dia jalan seorang-seorang memang dia tak selamat. Dia sama dia kena rompak, dia kena rorok, memang dia tak akan benarkan orang perempuan bersafar bersendirian. Mesti ada orang perempuan sama-sama dia ada orang lelaki yang akan melindungi. Jadi bila Nabi buat ramalan begini, dua perkara Nabi ramalkan. 5 agama ini keamanan akan datang dengan dua gambaran ini. Orang semua tak percaya. Semua orang tak percaya. Mustahil singa boleh tak gigit tangan manusia. Mustahil perempuan boleh berjalan sendirian 700 km tanpa dia apa-apa. Tapi apabila Islam menang, zaman Umar terjadi keadaan itu, satu orang perempuan datang dekat pinggir kota, satu orang perempuan datang daripada jauh. Pengawal kota ni dia ada di punya luka point ni, tempat tinggi tu. Dia tengok bayang-bayang daripada jauh, satu orang datang. Tengok perempuan. Dia tanyakan, kamu datang dari mana? Dia sebut nama negeri sekian. Negeri tempat adalah point yang disebut oleh Nabi. Maka orang ni dia dengar dan dia ingat. Orang ni ingat sabda Nabi. Satu orang perempuan akan berjalan daripada point A negeri sekian sehingga negeri sekian. Dia lelaki itu pun berkata benar apa yang disabitkan oleh Nabi SAW. Begitu kuatnya tamadun, keimanan manusia ketika itu, keimanan orang Islam semua secara total kan, semua orang. Sehingga kan aman itu telah yang diramalkan oleh Nabi itu tercapai. Jadi jawapan saya lah, kalau hari ni orang buat elok, orang semua kita ni, laki perempuan, anak-anak, iman sempurna dengan firman Allah, ikutkan Allah, tertib seluruh sunnah Nabi secara sempurna, kita akan aman, kita akan kekayaan. Dan dalam keadaan kekayaan kita pun tak mudah. Allah.
Sumbang sama Islam. Islam. Hari ini kalau masih ada ini kan bagaimana agama dia persembahkan hajat buat satu orang tu dan juga satu masyarakat. Maaflah kalau jawapan saya ini dia berbeza sikit kan dengan jawapan yang paling expect. Sebab apa? Agama ni dia penyempurna segala hajat. Dia amalkan ini sempurna. Satu orang tu dia tak berhajat dengan apa-apa. Kalau hari ini orang masih lagi mengamalkan, kamu tanya dia adakah masih ada? Kena carilah orang yang dia tak berhajat dengan apa-apa, dia hanya cukup dengan agama. Maka ini orang ini masih lagi mengamalkan tamadun, dasar-dasar Islam yang sempurna. Itu sangat sebenarnya kan. Ini susah tengok. Beranjakkan manusia daripada jati kebaikan itu dan semula tamadun ni. Tamadun ni bukan diukur dari material teman-teman. Sebenarnya orang Islam ni apa yang Allah Ta'ala nak, dia langsung kita ni kena tidak ada pautan dengan material. Kita kena ringankan diri kita daripada tamadun. Jadi dasar tamadun Islam ni, dasar dia adalah iman. Itu dasar ni, soalan kamu ni dasar foundation ni. Dasar tamadun ni, kalau Islam ni adalah dasar iman. Yakin sempurna kepada Allah dan tumpuan pada Allah. Bukan saja yakin, tapi bagi tumpuan kepada Allah, bergantung harap kepada Allah. Mula-mula lah tamadun Islam. Walaupun dia moden, kalau zaman moden sekarang kita ni, satu orang tu dia kaya tapi dia langsung tak ada sandaran, dia tak ada pergantungan pada kekayaan dia. Dia hanya bergantung pada Allah. Maka ini orang Islam yang bertamadun. Kalau satu orang dia orang Islam, dia kaya, dia nampak amal kurang, dia nampak macam kecil tu dia kata orang dia nampak macam dia membantu, nampak macam dia buat kebaikan, tapi bila dia terputus sumber rezeki dia menggelabah kan. Ini yang selalu berlaku pada manusia sekarang. Sumber rezeki dia menggelabah, ini orang tak tamadun. Bukan tamadun. Sebab apa? Pergantungan ni masih pada material. Iman dulu sempurna. Itu pendapat dia. Saya rasa tamadun bila daripada dia tidak ada langsung tumpuan pada selain daripada Allah, maka dia bertamadun. Jadi macam ni, dia kuat kata tak pasti sama ada ni kata satu Nabi ataupun kata keturunan orang yang pandai agama. Satu orang yang takut pada Allah, seluruh dunia, seluruh makhluk akan takut kepada dia. Ini yang kepada sahabat-sahabat kan. Umar radhiyallahu anhu ni kesan pun dengan apa-apa. Satu apa sambungan kepada kita, sesiapa yang dia takutkan Allah, seluruh makhluk menjadi sumber ketakutan. Jadi kalau bermulanya Islam nampak gagahnya masa zaman Taman Umar kan, masa zaman Abu Bakar dia menyusul supaya agama sama seperti mana zaman Nabi. Agama sama balik. Sedikit zaman Nabi. Zaman Umar berkembang. Bila orang nampak kata Nabi berhenti Umar. Tapi rupanya Umar dia tak kesan pun dengan kemajuan kemodenan yang material. Ini sebenarnya penjelasan sejarah yang kita betul-betul jelas. Sejarah ni kita nampak dari segi teks. Kita tengok teks sejarah ni dia sebut tamadun Islam. Orang ni material. Cerita pasal material. Seni bina Islam. Apa lagi? Kaligrafi Islam. Ini yang penting sebenarnya. Tamadun Islam ni tamadun Islam dia bagaimana orang Islam dia langsung tak terkesan dengan material. Dia boleh tundukkan dua empire besar, Rom dan Parsi, macam kalau sekarang kita ni Amerika dan Rusia, dua negara yang tundukkan itu Brunei, kecil je negara. Maka Umar ni boleh tundukkan dua kerajaan ni. Bukannya dia pergi sana sebab dia lapar dan kata orang Rom dan Parsi. Kamu kena beriman dengan Allah. Kamu tak beriman dengan Allah, itu perang. Sahabat-sahabat yang datang tu bagi tempat camping, miskin, kurus.
Tanya kenapa orang dasar tamadun orang Islam yang sebenarnya, di mana iman disempurnakan. Boleh jawab ni. Pada sistem riba lah tu sebelum kedatangan Islam atau sistem bangsa pertukaran barang dan orang. Tapi apabila datangnya Islam itu, maka sesuatu ekonomi itu lebih kepada Islam. Contohnya memperkenalkan mata wang yang lebih sistematik berdasarkan hadis Rasulullah itu digunakan kerajaan Melaka. Sebelum itu ada juga fikir kerana di Kelantan dan sebagainya satu akan jadi apabila ekonomi itu berpusatkan kepada sistem riba dan juga sistem bangsa, maka kedatangan Islam ini berpusat kepada ekonomi Islam, di mana di sana adanya jual beli, adanya al-ijar, adanya ar-rahmah pegajaian, adanya apa lagi sistem-sistem muamalah di kalangan bangsa kita sepakatan. Maka sampai sekali ini mereka itu juga dengan sedekah. Sebab itu saya katakan peredaran zaman macam mana sekalipun Islam itu sekat. Sains dan Al-Quran itu tidak berselisih. Modernan dengan Islam itu tidak. Cuma ada pemikiran-pemikiran yang nak melalui nak apa tu? Nak bukan nak memperkecilkan Islam, tetapi dia nak tahu sikit daripada apa yang dikatakan agama itu, dan timbullah pemikiran-pemikiran yang juga. Itu jadi Islam ala liberal ini, itu kata. Contohlah, saya ada isteri dan dia ada kawan lelaki. Saya dekat rumah, saya tersempat ambil dia. Saya tak ada pun kawan yang lelaki. Dia kata, hantar isteri saya tu. Di sistem yang ada ialah riba. Tapi nak lari daripada riba itu, dia buat satu dalam iaitu servis-servis perkhidmatan yang membolehkan kita pinjam satu dengan 200. Sedangkan di dalam pengamatan Islam nasional dia jadi satu kesamaan. Sedangkan Islam itu resmi meminjam, kalau bayar satu, pinjam satu bayar satu. Kesianlah membawa lain kan. Nah ini yang berlaku sekarang. Yang mana kalau kita lihat ada Rasulullah, saya pikir zaman Rasulullah itu akan datang pada satu masa manusia itu akan mendapatkan ilmu yang pun bahagian juga bersawut itu orang yang dikejar oleh pemerintah Abbasiyah dan Umayyah. Mereka berkembang dan juga di Irak, Madinah, di Andalusia. Pecah-pecahan itu datang ke negara tentunya Negara Pati di Singapura. Begitu juga dengan tokoh Yaman, tokoh India daripada Goa dan sebagainya. Mereka juga akan membentuk satu masyarakat yang rasa bukan rasanya memang tepat daripada kedatangan mereka segi pemakaian itu dari sosial. Begitu juga dengan ekonomi. Dulu kita lebih kepada sistem riba lah tu sebelum kedatangan Islam atau sistem bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua. Baik, berkenaan dengan soalan yang ditanyakan tadi, bagaimana permulaan dasar tamadun Islam? Sebelum itu kita kena pasti apakah berkaitan dengan dasar tamadun Islam tersebut. Apa definisinya? Iaitu memelihara, memuliakan serta menghormati hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah kepada hamba, termasuklah makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan ianya didokong oleh beberapa faktor, di antaranya agama, kan, nyawa, maruah, dan harta. Ini semua berkaitan dengan dasar tamadun Islam.
yang mana daripada lima itu sendiri kan, kalau kita lihat berkaitan dengan agama. Sebabnya agama ini kita sedia maklum, agama ini ada berbagai agama, dan sebagai kebebasan hak manusia, hak asasi manusia, kebebasan agama ini ia telah diberi kepada manusia secara fitrah, secara semula jadi, yang mana kita sebagai manusia agama tu adalah menjadi hak asasi manusia. Dan Islam, itu khususnya agama Islam, kita tidak berhak untuk memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Dari mana? La ikrah fid din. Okey, tidak ada paksaan di dalam agama. Okey, jelas ini berkaitan dengan agama. Adapun nyawa, Tamadun Islam meletakkan pemeliharaan nyawa sebagai dasar yang paling utama. Kenapa? Kerana sebagai contoh, membunuh diri ataupun membunuh orang lain adalah sesuatu yang sangat cegah dalam Islam. Dan bahkan pemeliharaan diri setiap manusia daripada bahaya adalah satu penjarakan. Kita kena juga tahu. Dan keselamatan harta pula. Bagaimana keselamatan harta? Keselamatan harta benda juga menjadi asas sokongan terhadap pembinaan sesuatu tamadun. Okey, sebagai contoh terdapat dua perkara yang perlu kita ketahui yang diambil kira untuk memelihara keselamatan harta ini. Bagaimana cara kita mendapatkan harta itu, dan bagaimana pula kita menggunakan harta itu. Menggunakan ke jalan betul atau menggunakan ke jalan salah. Yang keempat berkaitan dengan marwah. Okey, marwah ini memelihara kesempurnaan keturunan. Yakni segala tindakan yang merosakkan keturunan adalah dilarang, seperti zina, liwat, LGBT dan sebagainya. Okey, sebab ia mempengaruhi tamadun Islam. Okey, dan seterusnya yang terakhir diletakkan sebagai dasar tamadun Islam adalah akal, iaitu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua adalah okey, dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Untuk memelihara kesempurnaan akal, Allah mengharamkan sebarang bentuk perbuatan yang dapat merosakkan diri kita ataupun akal itu sendiri. Okay, ini berkaitan dengan dasar tamadun Islam. Dan bagaimana penggunaan ini disebabkan sebabkan Islam ini dia menentang perkembangan kemajuan dan tamadun lain. Disebabkan itu dia mendatangkan kebaikan manusia, maka diletakkan prinsip-prinsip dasar tamadun Islam ini yang perkara berkaitan untuk menjadikan dirinya satu perkembangan tamadun Islam yang baik, yang lebih berkembang. Okey, itu persoalan yang pertama. Jadi macam untuk soalan yang kedua ni, siapakah tokoh tamadun Islam? Siapa? Tokoh tamadun Islam. Siapa? Kita panggil siapa? Siapa ingat? Ya. Selain daripada Ibn Khaldun, lagi? Syekh Abdul Muhammad Farid. Al-Farabi. Lagi? Itu yang berkaitan dengan kenal? Okey, tokoh tamadun Islam ada banyak. Ketika mana perkembangan tamadun Islam. Dan yang sudah sebut, highlightkan adalah seorang yang kita kalau saya sebut ini kita kenal kot. Namanya Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Sheikh Abdul Karim bin Sheikh Muhammad Abdullah, yang dikenali sebagai Okey, dan dia dilahirkan di Minangkabau, Indonesia. Dan dia ini adalah merupakan dia terkenal sebagai seorang ulama dan seorang ahli reformasi, ahli politik dan juga ahli kesusastraan. Okey, dan dia juga belajar berkaitan dengan ilmu tafsir. Dia juga belajar dan menghafal Al-Quran itu sendiri. Dan apa sumbangan dia kepada tamadun Islam? Banyak di antaranya berkaitan dengan pendidikan. Apa dia? Dia menubuhkan satu college, Kuliah Al-Muballigh. Adapun dia bergiat aktif dalam politik, dan dia juga ada menerbitkan satu majalah ataupun beberapa majalah lagi. Di antaranya sebagai majalah yang diterbitkannya iaitu Kitabah Al-Ummah. Kitabah Al-Ummah. Di antaranya lagi majalah Panji Islam, Gema Islam. Di antaranya lagi apa? Majalah Pedoman Masyarakat, iaitu menceritakan tentang kesedaran rakyat tentang kemajuan zaman. Apa lagi sumbangan dia? Dia menumbuhkan satu persatuan disebut sebagai dikenali sebagai Hindia Timur, yang mana dalam persatuan itu adalah untuk menceritakan tentang bagaimana cara-cara menunaikan ibadah haji. Ini sumbangan hamba, dan dia juga mengarang kitab tafsir yang dikenali sehingga hari ini, iaitu Tafsir Al-Azhar. Dia dikarang tafsir ini ketika mana dia di dalam penjara. Ini sumbangan dia dalam tamadun. Dia tak kena sebut lagi kan? Satu sebutkan. Jadi untuk yang ketiga tu pendapat Ustaz untuk analisis. Pendapat tamadun Islam. Baik. Tamadun Islam
perkembangan okey baik. Macam mana nak sebut tamadun Islam. Tamadun Islam ini dia datang dengan 3 perkara. Okey. 3 perkara. Bagaimana dia berkembang? Yang pertama, Islam ini datang kerana dia tahu masalah ataupun isu-isu yang dihadapi oleh umat manusia. Yang kedua, tamadun Islam ini datang adalah untuk mengetahui punca-punca dan masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan cara ataupun bagaimana nak menyelesaikan masalah umat manusia. Ini secara keseluruhan perkembangan tamadun Islam itu ialah disebabkan 3 perkara ini Islam ini datang. Allah Allah. Nanti pada tahun berapa Ustaz bermula je tamadun Islam? Tidak. Tidak. Bermulanya tamadun Islam pada 610 Masehi ketika mana Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu yang pertama di mana? Ketika mana Nabi mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira di Mekah ke Madinah? Mekah. Madinah. Oh, Madinah. Korang cakap. Bukan Mekah. Bukan. Maksud tanya ketika mana dia mendapat wahyu yang pertama pada 610 Masehi. Ketika itu ia bermulanya era pembinaan tamadun Islam, yang mana ketika itu Nabi ini dia diutuskan, kata Nabi dalam hadisnya inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pada ketika itu Nabi ini diutuskan untuk membetulkan akhlak, dan pada ketika itu kan Arab ini jahil, betul tak? Jahil. Nabi diutuskan untuk membetulkan akhlak, antara menjauhkan mereka ini daripada menyembah berhala, meningkatkan martabat wanita, dan ada beberapa perkara lagi yang Nabi lakukan ketika mana eranya di Mekah tersebut. Ini dan bermulanya itu daripada 610 Masehi. Dia boleh bagi pada dua, dia ada era Mekah dan era Madinah. Tapi bermulanya pada 610 Masehi itu ketika mana Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Era Mekah dengan Madinah. Ada? Bedanya? Biasanya ketika di Mekah, Nabi ni banyak membetul, orang kata revolusi secara besar-besaran, membetulkan akhlak orang jahiliah pada ketika itu. Ketika di Madinah pula, Nabi lebih kepada untuk menumbuhkan masjid, rumah ibadat, tempat-tempat pengajian. Itu di antaranya perbezaan ketika tamadun Islam ketika Nabi Muhammad. Okey. Itu je. Allah Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adawiyah. Nama saya Putri. Okay, so kami student daripada KUPTM. Hari ini kita nak interview seorang responden kita lah berkenaan dengan tesis kita, iaitu Dasar Tamadun Islam. Jadi macam cik sendiri nama apa? Saya ni Nazri, boleh panggil Nazri. Okay, jadi macam hari ini kita nak tanya Cik Nazri berkenaan apa yang macam Cik Nazri faham tentang Dasar Tamadun Islam sendiri. Pendapat Cik Nazri. Pendapat saya, dia memelihara dan memulakan. Dia ada beberapa dia ada yang membuatkan dia teguh kepada agama itu adalah agama, akal, nyawa, maruah dan harta. Dan dari pandangan dan pendapat saya adalah daripada 5 perkara. Jadi itu adalah asas lah untuk tamadun Islam. Okay, jadi macam ada lagi yang nak katakan? Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih atas soalan itu. Okey, antara tamadun yang mengamalkan 5 perkara, iaitu yang pertama adalah agama, yang kedua adalah nyawa, yang ketiga adalah akal, yang keempat adalah maruah, dan yang kelima adalah harta. Dan di samping itu, ia juga dapat melahirkan insannya ataupun khalifah yang amat menjaga maruah mereka. Dan itu adalah pendapat saya. Dasar tamadun Islam berdasarkan 5 perkara, iaitu agama, nyawa, akal, maruah dan harta. Selain itu, dapat melahirkan manusia yang memelihara akhlak.